الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Sambungan yang saya ingat pelajaran kita, iaitu tentang bab sembahyang lagi. Masuk pada bab tamak-ninah dalam sembahyang. Tamak-ninah. Hari itu kita habiskan bab khusyuk dan hudur qalbi. Clear? Dah, jelas. At-tamak-ninatu fi shalah. Masuk dalam bab tamak-ninah dalam sembahyang. Ia merupakan satu rukun daripada rukun sembahyang yang duduk di dalam rokok, sujud, i'tidal, duduk antara dua sujud. Baik, kata Syekh Ulwi Al-Haddad, "Idza raka'ta wa sajadta fatma'in wa la tanquris salah naqrad dik." Apabila kamu rokok, katanya, kamu sujud, hendaklah kamu tamak-ninah, tetapkan. Tamak-ninah ni tetapkan anggota tu. Wala tanqur, jangan kamu patuk macam patuk ayam. Wala tanquris salah, jangan kamu patuk dalam sembahyang tu. Naqral dik, macam mana ayam patuk padi. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, tu patuk. Tak ada nak sampai pun kepala tu dekat tempat rokok. Hak rokok tu tak dapat. Ya, dia dah i'tidal dah. Tak ada tegak, tamak-ninah. Tak ada berhenti. Ya. Terus dia sujud. Itu yang katakan tidak tamak-ninah. Yang katakan tamak-ninah ni, tuan-tuan, adalah berhenti, diam sekejap, sekadar membaca subhanallah. Tak lama pun, subhanallah. Itu sekadarnya. Tapi kena berhenti semua anggota. Tangan tak boleh bergerak dah. Ya, kepala tak boleh bergerak dah. Kaki, lutut semua tak boleh bergerak dah. Sami Allahu liman hamidah. Berhenti habis semua tangan-tangan tu. Ya. Allahu Akbar, baru sujud. Dia jangan sami Allah liman hamidah ni, tangan ni duk goyang macam boyan lagi. Ya. Tak ada apa, mari tarik kaki, tarik lutut, tarik senten kain, senten seluar. Habis tu kaki tu melangkah 2-3 kali langkah. Jadi banyak pergerakan yang tidak menyebabkan tamak-ninah. Maka i'tidal tidak sah. Selalu berlaku pada i'tidal, kan. Pada rokok ni kurang, tapi kalau semayang sunat ni, kebanyakan orang rokok pun tak sampai juga. Allahu Akbar, subhanallah. Sebab apa jadi begitu? Sebab dia tidak menepati pada bacaannya. Ya. Kalau betul-betul hukum semayang ni, ya, kita rokok, Allahu Akbar, bunyi bar, baru berhenti kepala kita tu. Kepala tu berhenti. Allahu Akbar. Dia bukan Allahu Akbar, Sami Allahu liman hamidah, ni salah. Kalau tak ikut aturan daripada awal, dia akan rosak sampai ke rukun tu terrosak. Ya. Allahu Akbar, Subhanallah azim. Kira paling malas tu. Subhanallah azim. Ya, saya ulang balik. Allahu Akbar, Subhanallah azim. Sami Allahu liman hamidah. Tegak. Rabbana lakal hamdu.
Allahu Akbar. Cukuplah tamak ninah dia. Ini tak. Ya, Allahu Akbar. Sami Allahu hamidah. Tang mana dibaca tak tahu. Kadang-kadang tak sampai lagi. Allahu Akbar subhanallah azim wa bihamdih. Ya, subhanallah azim wa bihamdih kata dia. Sami Allahu liman hamidah rabbana lakal hamdu. Tak sampai tegak lagi rabbana lah. Tak sampai dia nak tegak dia rabbana lah. Kemudian bila dah sampai rabbana lakal hamdu, Allahu Akbar, dia habis baca dia terjun tu Itu yang berlaku. Kemudian tangan tu bergoyang. Bergoyang, sentin. Ya. Bagainya lah. Okey. Itu menyebabkan lari daripada tamak ninah. Gagal tamak ninah, maka gagal sembahyang. Ya. Apa dia kata dia, fala tasihhu salatuk. Kata dia tak sah sembahyang kamu. Tidak sah sembahyang kamu tanpa tamak ninah. Wa dzalika li anna tama'ninatu fi ruku' wal i'tidal minhu. Ya, kerana kata dia tamak-ninah dan rokok, pada rokok dan pada i'tidal itu sebahagian daripadanya. Ya. Wa fi sajdataini, dan juga pada dua sujud. Sujud pertama, sujud kedua kena tamak-ninah. Wa fil julusi bainihima, dan duduk antara dua sujud begitu juga. Ya, ada orang dia ambil ringan tentang duduk antara dua sujud. Allahu Akbar, tak dan apa Allahu Akbar, sujud balik. Ya. Apa yang dibaca pun tak tahu. Kalau dibaca Rabbighfirli warhamni wajburni warzuqni wahdini wa'afini wa'fu anni, dah memang cukup tamak-ninah, lebih tamak-ninah. Ya, tapi apa dibaca Allahu Akbar, tak baca apa Allahu Akbar, sujud balik. Memang tak akan wujudnya tamak-ninah di situ. Ya, kerana bacaan tu akan berlaku setelah berhenti kita daripada bergerak. Bukan masa bergerak. Yang masa bergerak ni takbir intiqalat ya. Itu masa bergerak. Takbir yang kita berubah-ubah, mengubahkan semayang. Allahu Akbar. Masa tu bergerak. Masa kita dah bar situ, tak bergerak dah. Subhanallahil azim wa bihamdih. Sami Allahu liman hamidah. Dah berhenti dah. Rabbana lakal hamdu. Allah, panjanglah sikit. Kenapa panjang? Harta dah duduk tinggi, nak terjun ke bawah. Jadi diharuskan memanjang, walaupun di situ mat asli dia tuan-tuan. Kalimah jalalah tu mat asli dia, mana ada lebih pada tu. Tapi kenapa panjang baca situ? Kerana dibenarkan, kerana mengikut tabi' bagi Nabi. Nabi takbir panjang di situ mengikut pandangan mazhab kita. Dan pada mazhab Imam Syafi'i, makruh kita diam dalam sembahyang seketika. Tak boleh, kecuali senapas. Ya, dia tak boleh lama. Jadi maksudnya, contoh makruh kan, kita terjun, turun ke bawah. Sami Allahu liman hamidah, kita bangun daripada rokok. Kita nak sujud, Allahu Akbar, kita pun turun. Masa turun tu tak bunyi. Pasal kita dah baca Allahu Akbar di atas. Tak bunyi masa turun tu, dia ada satu ruang kosong, walaupun 1 saat, tanpa zikrullah. Mazhab kita tak mau. Dia tak mau ada diam kat situ. Mesti bertutur. Sama ada lidah kita membaca dengan jahar, ataupun lidah kita membaca dengan sir. Kita, kecuali yang boleh diam mana? Bila imam baca Fatihah, kita diam. Tu yang boleh diam. Ya. Kemudian bila imam baca surah, kita kena baca Fatihah sebab wajib. Tak boleh diam masa tu. Lepas tu diam balik. Yang lain semua kena berzikir. Dia tak boleh pula dia baca juga surah macam mana imam baca. Makruh pula situ. Situ kena diam. Yang lain semua kena baca. Wafil julus habis. Wajibatun kata dia. Semua tu wajib. Dalam bab tamak-ninah tadi ni, pada sujud rokok wajib tamak-ninah, pada i'tidal wajib tamak-ninah, pada sujud wajib tamak-ninah, pada antara dua sujud pun tamak-ninah wajib, wajibatun. Ditegaskan sini kerana pada mazhab Abi Hanifah tamak-ninah tu tak wajib. Tetapi berlaku juga tamak-ninah secara ringan bagi mazhab dia, bukan semua.
Iaitu pada mazhab Ahmad bin Abi Hanifah, dia masa i'tidal dan juga duduk antara dua sujud tu yang dia kata tak ada tumaninah. Dia, kita tengok orang India ni, yang mana masjid India tu, dia dah ikut kita sikit. Kalau imam dia tu, dia tahu kita ikut belakang dia, dia akan ra'i. Dia tak ikut betul-betul lah mazhab dia dah. Pasal dia nak ra'inya orang mazhab Syafi'i yang semayang belakang dia. Sebab kalau dia tak tumaninah, kita tak boleh ikut dia, tak sah. Jadi dia ada ambil sikit tumaninah, kita perasan gitu. Sami Allah liman hamidah. Dia berhenti kejap, Allah Akbar, walaupun dia tak baca apa. Kerana dia nak bagi kita orang belakang ni. Sebab bagi dia tumaninah tak batal, cuma tak sunat bagi dia. Dia kalau ikutnya Sami Allah liman hamidah, tegak betul Allahu Akbar. Itu mazhab Hanafi. Ya, dia bangkit pada sujud, Allahu Akbar, Allahu Akbar itu. Dia bagi tegak balik, kemudian kerja terus. Dia tak sampai subhanallah. Bagi dia situ tidak ada tumaninah. Bagi kita ada tumaninah di situ. Ya, sekadar subhanallah. Tapi kita anggap itu rukun pendek. Ya, itu rukun pendek, bukan rukun panjang. Maka rukun pendek pada mazhab kita tak boleh dilebihkan mengikut rukun. Contohnya, ya, baca doa apa ni kita baca? I'tidal. I'tidal tu rukun pendek. Rukun pendek sekadar mana, tak boleh lebih pada bacaan kadar Fatihah. Sebab dia berdiri. Fatihah berdiri. Maka dia tak boleh baca lebih ayatnya daripada bilangan ayat Fatihah. Tak boleh baca apa benda pun lebih daripada kadar huruf Fatihah. Dan tak boleh berdiri lama lebih daripada kadar baca Fatihah. Kecuali ketika membaca doa kunut nazilah atau kunut subuh yang tak ditambah-tambah. Pada pandangan mazhab Syafi'i. Pada mazhab Syafi'i yang aulanya, ya, kalau ikut asalnya tak sah sembahyang orang yang menambah-nambah pada kunut subuh lain pada kunut Nabi SAW, sebab situ rukun pendek. Tapi ada dalam kita kursus saja, siapa yang masuk dalam kursus, Ustaz Hazri kata ada khilaf itu. Ada segelintir mazhab Syafi'i kata makruh, melebih-lebihkan daripada lain daripada kunut yang disunatkan. Ya, kerana mera'i itu pun dia kata mera'i pendapat mengatakan batal. Ya. Kalau Syekh Nuruddin dia kata guru dia Syekh Ismail Ismail, beberapa ramai alim ulama sana, mereka tak setuju imam Mekah yang baca kunut dekat setengah jam. Tak setuju. Ya, mereka takkan ikutlah. Sebab pada mazhab Syafi'i tak boleh. Sebab kunutnya dah melarut-larut. Bab Palestin lah, bab apa benda lah. Jadi dia bukan kunut syar'i lagi dah. Bila bukan kunut syar'i, dia masuk dalam mazhab Syafi'i. Ya, bukan sengaja batal, dikira macam memanjangkan tempat i'tidal. Jadi elakkanlah daripada membaca kunut yang berlebih-lebihan. Elok ambil yang syar'i lah, macam kunut tadi, kunut nazilah yang disyar'ikan. Selesai lah. Tak adalah tambah-tambah apa semua lagi, masuk Palestin lah, masuk itu inilah. Tak payahlah. Ya, ambil yang itu je, sebab dia berlaku khilaf dalam mazhab, jadi karahah. Kita meraihkan pendapat yang kata ni batal kan, takut ada dalam kalangan makmum yang menganggap ianya batal. Dia belajar dulu, tok guru dia kata batal. Sebab dalam mazhab Syafi'i ada kata batal. Kita jadi imam, kita buat lebih daripada yang sepatutnya, maka mendatangkan keraguan kepada makmum. Walaupun ada sebahagian mengatakan tak batal, itu pun makruh. Tak batal pun makruh. Okey. Sebab itulah, kalau tanya kenapa tak boleh panjang-panjangkan, kerana bid'ah Nabi tak buat. Bukan masalah bid'ah, hukum fiqh tidak kira bid'ah tak bid'ah. Batal atau tidak, kerana dia melanggar hakikat i'tidal itu, tidak boleh lebih daripada Fatihah panjang dia. Kecuali dibenarkan kunut yang disyarakkan. Bukan kunut reka-reka. Kunut reka-reka tak boleh. Itu kita rasa pelik lah pandangan kaum muda ni. Dia kata
kunut tak boleh subuh, sebab mazhab Syafi'i je yang kata kunut subuh, mazhab lain tak, kata dia. Macam-macam lah alasan mereka. Hadis ni tu. Yang kita peliknya kunut yang dilakukan di Mekah, Madinah, kunut sembahyang sunat witir, panjangnya berjela-jela, itu tak masuk bid'ah. Dan Nabi tak pernah baca kunut panjang gitu. Panjangnya sampai kadang-kadang lenguh kita tunggu. Yang tu dia tak berani kata bid'ah pula. Ya, tak ada pula satu-satu kenyataan pun keluar. Ya, takut dia pasal imam besar buat. Dia kata-kata kadang berkata menuduh-nuduh sebagai itu hakikat. Nak kata apa itu perangai dia mah. Okey. Wallazi, saya baca sambung dengan kata, dengan hadis lah, terus kepada hadis. Katanya dalam tu, kata Syekh Ulwi Haddad, orang yang tidak sempurna rokok dan sujudnya dan khusyuknya. 3 benda dia sebut. Tak sempurna rokok, tak sempurna sujud, maknanya tamak ninah. Tak sempurna khusyuk dalam sembahyang, dialah orang yang mencuri dalam sembahyang. Pencuri sembahyang. Sembahyang pada curi juga, pencuri. Kama wurida bihil hadis, kata dia seperti meriwayat dalam hadis, tuan-tuan boleh rujuk hadis dalam kitab tu. Wurida anna man hafaza ala salati wa atammaha takhruju salatuhu bayda'a masfirah. Okey. Ni kata dia bahawasanya orang yang memeliharakan sembahyang dan menyempurnakan sembahyang itu, keluar sembahyangnya putihan masfarah, terang benderang. Ya. Siapa yang jaga sembahyang dia, yang betul elok ikut peraturan sembahyang, yang menjaga tamak ninahnya, sembahyang tu dinampakkan seperti putih. Kita tak nampak lah tuan-tuan. Ni kerja ni katakan kerja Allah Ta'ala. Kita tak tahu. Digambarkan begitu. Sembahyang tu keluar satu putihan yang baydha'il masfarah. Okey. Taqulu, berkata sembahyang tu. Ya, sembahyang kita buat tadi tu akan bercakap kat kita. Hafazakallahu kama hafazatani. Allah Ta'ala akan pelihara kamu macam mana kamu pelihara aku tadi tengah sembahyang. Kamu pelihara. Sembahyang tu sendiri seolah-olah macam objek, benda yang berkata-kata. Macam seolah kita dah satu sembahyang, ni kita dah buat susun. Ni sembahyang Zuhur, ni sembahyang Asar. Dia berketui gitu seolah-olahnya. Hakikat tak tahu, ini cerita hadis. Hadis menggambarkan satu gambaran. Hakikatnya tak boleh tengoklah kita. Bersembahyang takkan berketui ustaz, dia. Itu gambaran, menggambarkan begitu. Ya, seolah-olahnya kita sembahyang tu kita dah susun dah. Ni satu sembahyang, ni dua sembahyang, ni tiga sembahyang. Maka setiap kali habis sembahyang tu bercakap. Ya, kamu aku pelihara, Allah Ta'ala dia doakan. Kamu, Allah Ta'ala peliharakan kamu. Ya, macam mana kamu jaga aku, macam tu Allah jaga kamu. Macam itulah ringkas fahamnya. Ya. Jadi jagalah sembahyang supaya Allah jaga kita. Bukan sembahyang jaga kita, sembahyang tak jaga kita. Kita jaga dia, Allah jaga kita. Wallazi la yatimmu salatu, kata dia. Takhruju salatu saudaan. Muzlamatan atau muzallamatan taqulu. Kata dia, apabila sembahyang tu tak sempurna, rukunnya tak sempurna, syaratnya tak sempurna, khusyuknya tak sempurna, ya, maka berlakulah sembahyang tadi keluarnya hitam. Sauda, hitam. Dia sebut sauda atau tu sauda. Sauda tu hitam. Dan apa dia cakap? Ya, dayya'akallahu kama dayya'atani. Mensia-siakan Allah Ta'ala, meringan-ringankan Allah Ta'ala pada diri kamu
Macam mana kamu ringan-ringankan aku? Ini yang semayang tuan-tuan. Yang semayang, yang mengsia-sia semayang. Mana? Meringan-ringankan bab semayang. Ya, takbirnya tak betul, baca Fatihahnya tak betul, i'tidalnya tak betul, rokoknya pun tak betul. Ya, sambil lewa, mudah-mudahan, bermudah-mudahkan. Ya, maka sembahyang pun kata, macam tu kalau yang aku ya, kata dia. Ya, mudah-mudahan Allah Ta'ala sempit hidup kamu, sempitkan kerja kamu, mudahkan, bukan memudah kerja kamu. Ya, menghina kerja kamu. Macam mana kamu hinakan aku? Macam mana kita hinakan sembahyang kita tu, macam itulah Allah Ta'ala hinakan. Itu siapa? Doa sembahyang tu ni. Permintaan diri sembahyang ni. Jadi sembahyang dia akan menuntut diri kita. Ya, kita rasa aku dah buat udahlah, kamu bising apa? Ya, dia tak puas hati. Sembahyang tu sendiri macam orang, dia tak puas hati. Ya, kamu buat macam ni kat aku, ya. Sempit diri kamu. Orang yang sembahyang tak sempurna sembahyang dia, sempit hidup dia. Allah Ta'ala sia-siakan hidup dia. Dayya'akallah. Ya. Apatah lagi tak sembahyang langsung, Allah tak sempitkan hatinya. Tapi dia senang dalam dunia. Dunia ni duit kaya raya hebat macam bagai. Ya, sebenarnya dunia dia sempit. Ya. Orang yang senang tuan macam Rasulullah, dia tak perlu harta banyak, kekayaan banyak, sebab hatinya senang, lapang. Kita ni hati sempit sebab tu tengok orang beli kereta besar, kita nak beli kereta besar. Tengok rumah orang elok, kita nak rumah elok, hati kita sempit. Hati kita ada dalam dunia ni, ada dalam hati kita. Ya, jadi sebab tu harta banyak mana pun tuan-tuan tengok tu orang yang Allah, rumah kadang-kadang bilik dekat-dekat 30-40 bilik dalam satu rumah tu, tak tahu lah berapa tingkat rumahnya. Rumah ada lift. Ya, rumah kita mana ada lift. Ya. Dah ada lift 30-40 bilik. Ya, anak 2 ekor je. Ya. Buat apa rumah besar-besar tu? Nak bagi siapa duduk? Jin, hantu, setan. Tapi kemegahan duniawi yang ada dalam hati tu, sangat suka benda macam tu. Dia berpuas hati dia dengan dia dapat benda tu. Sebenarnya tak. Bererti hati tu sempit, tak pernah rasa cukup dengan apa yang Tuhan berikan. Ya, macam anak lah tuan, kita kiaskan. Kita bagi belanja, anak ada banyak jenis. Ya. Ada seorang tu kita bagi RM10, dia cukup bah. Ya. Ada seorang lagi tu kita bagi 50 kat dia. Esok lusa dia telefon, habislah 50 tu. Nak lagi ya. Ya. Yang RM10 tu boleh hidup pula. Yang 50 yang bagi hari tu tak cukup. Sebab jiwa dia sempit. Ya. Macam itulah Tuhan bagi rezeki pada manusia. Ada yang Tuhan bagi sikit, cukup kat dia, senang, lenang, semayang apa semua. Allahu Akbar. Ya, yang seorang lagi tak pernah cukup. Ada je masalah, garuk kepala je. Ya, nak tu, nak beli ni, nak beli ni. Orang yang tak cukup duit, dia dengan anak yang jenis suka minta dia apa. Dia jadi serabut kepala otak dia. Allah nak lah, dia jadi macam tu. Ya, kalau yang jadi rasa cukup sebelum tu, tak apalah bah. Cukup lah. Dia simple. Hidup dia simple. Maknanya dia senang, dia tenang walaupun sikit. Ya, sebab dia tak mengharapkan dunia tu. Dia tak perlukan nak ambil dunia banyak-banyak. Jadi dia tak perlu belanja banyak-banyak. Ya. Begitu juga kalau kita rasa nak ambil dunia banyak, maka kita kena bekerja banyak. Tak boleh duduk goyang kaki nak kaya. Sebab tu tuan-tuan, isu hari ni, isu bisnes orang Melayu, saya tengok minda orang Melayu. Angan-angan bak jenin tu, dia jadi kenyataan dalam hidup Melayu. Sebab tu dia keluar cerita angan-angan mak jenin tu dalam versi Melayu. Cerita orang tentang orang Melayu. Angan-angan Pak Pandey dengan mak jenin. Cerita tu dah dia pupuskan dah. Kalau dulu masuk sekolah dia ada buku cerita kat library tu, memang buku Pak Pandey dengan mak jenin lah. Sebab cerita dia berkenaan dengan sifat orang Melayu. Ya. Yang suka duduk saja. Ya. Ramai orang Melayu kaya hari ni tuan-tuan, dia nak kaya tapi dia tak mau kerja. Dia goyang kaki di rumah. Mana? Main forex. Mak Saleh main forex tuan-tuan, tapi dia main forex dia. Ya, dia bekerja.
Dia bekerja, bukan dia harap forex tu 100%. Ya, dia salah satu saham dia. Saham dia berlambak. Ya, dan dia duduk menghadap benda tu, ya, kerana dia bisnes. Kita ni main forex goyang kaki nak kaya kereta besar. Ya, kerja ada kerja berhenti. Ada ya, jawatan kerajaan berhenti. Kenapa? Kerana nak main forex je. Ya, kerana tak terlibat dengan masa, tak terlibat dengan bos. Ya, tak payah ikut peraturan. Ya, kalau masuk pejabat kena pakai pakaian ikut peraturan pejabat. Waktu masuk pejabat keluar ikut waktu pejabat. Kena punch card, kena mesyuarat, kena itu, kena ini. Orang Melayu tak suka benda tu sebenarnya. Lepas tu kita kata macam mana orang Melayu nak maju. Payah nak maju tuan-tuan. Sebab dia tak akan cari kerja yang menyusahkan diri dia, yang ikut peraturan, yang mesti ikut skill. Ya, dia tak nak, memang tak mau. Dia nak kalau boleh cara aku lah, senang. Kalau jadi cikgu pun nak jangan ajar cara aku, tak nak ikut ni, kena pedagoginya, nak popek lah, tak larat dia. Ya, mengajar cara aku lah senang dia. Sebab dia biasa begitu. Itu orang kita, itu realiti kan. Ya, sebab tu kita susah nak maju. Hati tu gitulah, nak senang, nak cepat, nak kaya. Ya. Maka sempit hati dia sebenarnya tu, bukan senang. Sebab dia duk susah mana nak korek dunia ni. Begitulah kita kata orang yang tak sembahyang ni dia akan sempit hati dia walaupun dia kaya hebat. Summa talifu kama yalif, summa talifu kama yalif. Asal dia kemudian sembahyang tu dia kata digulung dia. Seperti mana yalifus saubu, seperti digulungnya baju. Haluqi al khaliqu, saubul khaliq, kain buruk. Kalau kita bab lipatnya, apa kita nak bahasakan yalif? Yalif ni kalau ikut ni dia lipat tu. Lipat, balut dalam bahasa Arab. Ya. Jadi dia kata macam kita gulung-gulung kain tu. Kita gulung-gulungkan kain buruk ni kan, kita tak lipat. Campak-campak tu pok gitu. Ya, fayadribu biha wajhah. Ya. Jadi kalau kita kata macam kain ni, yalif tu kumpul-kumpul gitu, pegang gitu macam kain basah tu, fayadribu baginya. Ya. Sembahyang tu akan digunakan oleh malaikat nanti, ya, jadi alat pemukul macam kain ni. Yang kita sembahyang subuh tadi tu kalau elok baguslah. Yang tak eloknya tadi tu kumpul-kumpul macam tu lah, dia kata yalifu. Pak bagi tengah belakang. Ya. Alah, kain sejadah ustaz mana sakit. Contoh kain sejadah yang dipukul dengan sembahyang tu bukan kain sejadah. Benda azab. Sakit lah. Bukan pukul pelan-pelan. Tak ada santun menyantunnya dah. Okey. Itu menunjukkan tadi ni tentang kesalahan orang dalam tamakninah dan sebagainya. Fil hadisi, berkatalah Imam Ulwi dalam ni dengan membawa satu hadis lagi, innamas salatu tamassukun tamassakunun. Saya ikut barisnya situ. Wa takhaddu'un wa takhasyu'un. Yang katakan sembahyang tu kata dia innamas salah adalah sembahyang itu tamassuk. Ya, tamassukun. Bukan buah sukun. Tamassukun, duduk diam, tegap. Itu tamakninah, istilahnya tamakninah lah. Tamakninah kalau tanya apa dah? Tamassuk, iaitu tamassukun namanya. Sakana asal dia. Sakana yaskunu. Ya. Tetap duduk. Itu kita baca sukun dalam baca apa? Baca tajwid. Dalam istilah baris, fathah, dhammah, fathah, kasrah, sukun. Empat jenis baris. Dhammah baris hadapan, fathah baris atas, kasrah baris bawah, sukun baris mati. Kenapa nama dia mati? Sukun tu bukan mati tak hidup tu. Ya. Mati maknanya diam. Tak berbunyi. Asalnya berbunyi ba, bi, bu.
Bila ada buah tanda bulat, tak keluar, ba tak boleh keluar. Mana ada bunyi. Ya, kalau bubuh je bagai atas, ba bunyi dia. Bubuh je bawah, bi bunyi dia. Bubuh sukun, tak bunyi. Itu panggil sukun. Tamas sukun. Tamas sukun. Baik. Kata dia, sembahyang tu tamas sukun. Yang kata sembahyang ni, teori dia, dia mesti berlaku sana tamak nina. Ada tegak. Dia tak ada macam bergoyang-goyang, berpusing-pusing, macam nari-nari, sembahyang tak boleh. Meratib boleh. La ilaha illallah, la ilaha. Dia bukan tamas sukun. Sebab dia adalah bentuk keseronokan. Berzikir ni seronok. Dia menyanyi. Dia macam menyanyi lah. Menyanyi. Mana menyanyi tegak gitu, tak seronok. Ya. Sebab tu, tuan kena Umi Kalsum. Umi Kalsum, penyanyi Mesir. Legenda dia. Ya, sampai orang Mesir punya ta'asuk dengan Umi Kalsum ni. Dia kata kalau adalah benda ajaib dalam dunia yang ke-8, Umi Kalsum tu benda ajaib ni. Punya kemengarut tu. Ya, pasal suara dia memang cantik, sedap. Sedap, suara dia tak ada siapa boleh lawan sampai sekarang. Tu kalau ikut zaman dia, sistem sound system ni tak berapa cantik, tak berapa macam sekarang kan, canggih. Ada bass lah, Twitter, apa benda bala lah, kita tak tahulah. Double bass lah apa lagi. Ya, dengan sedap stereonya zaman sekarang, bunyi stereonya, bunyi apa, double apa, depan belakang apa semua, kiri kanan bunyi. Zaman apa ni, zaman Umi Kalsum tu mikrofon 4 sagi tu Ya, speaker pun tak macam, tapi masih sedap suara dia didengar sampai sekarang. Kalah orang lain kan. Itu dia panggil hebat. Tapi tak mana tak hebat Umi Kalsum. Orang tak minat tengok dia menyanyi. Orang tak minat tengok dia dengar dia menyanyi. Sebab dia tak erti menari. Dia tegak gitu je. Ya. Kemudian dia pegang satu kayak sapu tangan tu. Sambil menyanyi tu, yang tangan dia bergerak tu. Memang tengok dengan YouTube banyak. Dia memang tak erti menari. Dia tegak. Kalau orang lain, dia sambil menyanyi tu, dia nari sikit. Tambah pula rentak Arab kan. Dia nak ada macam-macam beralun gitu. Lepas tu kalau baca Quran, kita rasa macam nak bergoyang gitu. Bukan saja buat. Memang dia beralun. Bismillahirrahmanirrahim. Dia rasa seronok sikit mengaji tu. Tapi Bismillahirrahmanirrahim. Tegak gitu kan, jadi stres. Tak mahu kan. Sebab tu berlakunya orang berzikir, meratib, berwirid, berselawat, dia akan bergerak badan dia tu, seronok. Okey, wa takhaddu' dan khuduk dalam sembahyang, merendahkan diri. Hati kena rendah pada Allah Ta'ala ketika sembahyang. Belajarlah kita tawaduk pada orang, kita akan tawaduk pada Tuhan. Kalau kita sentiasa kita sombong dengan orang, bongkak dengan orang, ya, kita payah nak tunduk dengan Tuhan sebenarnya. Sebab tu dalam sembahyang kita lalai, kita alpa. Ya, kita lupa. Takhaddu' wa takhasyuk dan khusyuk dalam sembahyang, itulah asas sembahyang. Kena ada kepentingan benda yang penting ni. Pertama yang disebut tadi, diam, tamak nina, tegak, kemas. Tu masuk tamasuk. Ya. Allahu Akbar. Dia ada betul. Nampak dia punya bacaan, dia punya sebutan, dia punya cara sembahyang. Ya. Allahu Akbar. Dia beza kan. Allahu Akbar. Tak nampak di mana takbir tu. Macam tu kan kita kata, Ampun Tuanku. Kita kata dekat sultan lah, sultan datang. Ampun Tuanku. Tuanku datang berapa Tuanku? Ya. Tak kena penampar ya. Macam tu kan Tuhan. Ampun, kalau kita kata kat Tuanku, ampun Tuanku, beribu-ribu ampun, sembah patik, harap diampun. Tambah yang dia jadi MC masa sultan datang tu, bahasa cukup cantik. Sedap kau main bahasa. Cari pula orang cakap tu, orang yang pandai cakap, suara dia menarik. Ya, kalau suara dia serak tu pakai dak lah, kamu tak payah. Pasal apa? Nak jemput sultan ni, majlis sultan ni. Jadi cara dia bercakap elok, susunan bahasa elok.
Ya, kadang berselit dengan pantun. Ya. Cuba dah bagi kat orang biasa. Ya, yang macam saya tak reti nak letak bahasa ni, intonasi ni tak betul. Dah majlis jadi hambar. Ya, Sultan pun tengok muka repot dia, nak kena dah. Jadi ni siapa yang lantik ni jadi MC ni. Ya. Sekarang habis majlis, sekarang kenalah cepuk. Siapa urus dia ya. Ya. Begitulah dengan Tuhan. Takkan kena cakap dengan Tuhan itu, Allah Akbar. Terima Allah Hamidah. Rabbana lakal hamdu, dia kan. Apa benda kamu cakap dengan Tuhan begitu. Jadi kena ada tu. Tamasuk. Adalah ketetapan dia, nampak dia tenang, tetap bacaannya. Wa takhaddu', rendah diri. Dan khusyuk. Itulah inti pati sembahyang tu. Carilah dia dalam tu. Ada tamak-ninah, ada khusyuk dalam tamak-ninah. Dah ada khusyuk dalam tamak-ninah, ada khuduk dalam khuduk tu, dalam khusyuk. Dia kena step dia dulu. Kalau tamak-ninah kita gagallah khusyuk, gagallah khuduk tu. Okey. Walamma ra'a alaihi salam rajul alladhi yab'asa bi lihyati fi salatihi qala alaihi salatu wasalam, kata Imam Ulwi, apabila Nabi SAW terlihat satu orang semayang, sambil semayang duk ni janggut. Masya Allah, tabarakallah. Ya. Simpan janggut, sunnah Nabi. Nak pula janggut tu orang lain janggut pendek, tambah janggut saya. Janggut saya kalau panjang tak lawa. Janggut orang Melayu, janggut Cina ni namanya. Janggut jarang-jarang. Misal Cina. Ni kalau biar panjang ni kan. Jadi macam tu. Tak apa elok. Dia orang Arab sedap, cantik tengok janggut ni. Jadi dia seorang janggut panjang. Bayang. Mata tu duk kelin ni. Ada yang semayang gitu. Aku ikut sunnah Nabi. Tok Imam ni tak ikut sunnah Nabi. Ya. Dia pun tak tahu orang tak simpan janggut ni Yahudi gitu dia kan. Dia mari tu fatwa-fatwa ekstrim tu. Bahaya fatwa ni kalau kita tak memahami hadis Quran betul. Dia jadi ekstrim. Sebab ada yang Nabi bandingkan, bezalah kamu dengan orang lain, Nabi kata, dengan sebab janggut. Sebab Yahudi janggut dia lain. Dia tak simpan janggut. Jadi dia akan hukum terus dengan hadis tu, siapa tak simpan janggut Yahudi. Jadi dia jadi ekstrim. Allah Akbar. Habis. Semua dalam masjid ni Yahudi belaka. Aku seorang je mukmin, janggut aku panjang. Dia jadi gitu. Jadi fanatik, jadi ta'assub, ya. Jadi tengah semayang tu dia janggut. Nabi tengok. Maknanya dia semayang sunat atau semayang seorang dirilah. Nabi tengok. Ya, Nabi tegur. Ya, lau khasya'a qalbun hadza khasya'at jawarih. La khasya'at jawarihuhu. Kalaulah khusyuk hati ni, kata Nabi. Hati. Kalau khusyuklah dalam hati masa semayang, maka tangan pun khusyuk. Macam mana tangan khusyuk? Tangan tak bergerak ke mana. Macam orang terpempan tengok sesuatu. Tangan dia pun tengah gitu. Kalau dia tengah letak gitu, tangan dah khusyuk. Itu namanya khusyuk. Jadi Allahu Akbar, pegang. Letak sini. Kenapa syarak suruh letak itu? Supaya jangan dia bergerak dah. Menggaru punggung, garu telinga, gorek lubang hidung. Jadi bila genggam gitu, dia tak bergerak dah. Hukum pekah kata gitu. Memang dalam kitab-kitab kecil dia kata pegang masa kita takbir. Dia panggil qiyam. Orang Melayu panggil qiyam. Siapa qiyam pun tak tahu. Ya. Tak gitu. Ya, pegang dia, kemeh. Ya. Jadi kata ulama yang besar-besar sikit, kitab yang besar, dia kata, pasal apa pula hukum pekah kata pegang macam tu? Kalau pegang macam tak boleh? Boleh? Boleh tuan-tuan. Ya. Tapi kenapa dipilih pegang macam ni? Kerana dia kata supaya tetap pendirian semayang. Tangan tu tak bergerak. Tangan tu tak merayau, nak garu punggung ke, betul apa ni. Duk pakai mislah. Letak atas ni tengah semayang. Ya, dia semayang tak pakai orang.
bentang di depan. Masa berjalan je orang letak atas seber, panggil orang tua panggil seber gitu. Orang sekarang dia lipat elok lah tuan-tuan kan. Orang tua saya dia tak betul bau. Dulu kalau orang yang pakai ridak macam tu, Cik Rahman tu, jarang kita jumpa orang pakai ridak ni, kecuali orang yang pernah mengaji di Mekah. Orang tua saya ingat lagi tu, Haji Sabran Asmawi. Ada lagi 2-3 orang di kampung saya yang memang dia mengaji Mekah. Dia tahu dia akan bawa ridak, tapi dia tak ada bau zaman tu. Dia tak pegang itu dengan tak tangan. Tak macam style orang sekarang. Orang ridak dia buat, dia kata sunnah betul lah, sunnah ni tak ada bau. Itu sebelah kanan ke kiri ke. Baik, jadi itulah dia dah perbetul itulah, perbetul ridak lah, perbetul itu betul ni. Jadi hilang khusyuk. Nabi marah, apa yang pegang janggut masa sembahyang? Lau khasya'a qalbun hadza la khasya'at jawarihu. Kalau orang ni hati dia, kalau hati kita ni khusyuk dalam sembahyang, ya, anggota pun tak akan bergerak dah, duduk tegak gitulah. Makna Nabi nak bagi tahu kepentingan khusyuk di dalam sembahyang tu. Jangan diabaikan daripada khusyuk. Khusyuk yang susah. Jadi apa yang nak jaga khusyuk ni Ustaz? Pertama sekali, maksud kata Nabi, pertama sekali kalau nak jaga khusyuk ni, anggota badan dulu khusyuk. Boleh kawal tangan daripada bergerak, bergaru bagai, ya. Itulah khusyuk. Tu kalau gitu, kalau nyamuk ketik Ustaz kat punggung, biar je kan? Macam mana? Lagi faham kot tu pula. Okey. Kenapa bila kita kata anggota, kalau ikut hadis Nabi ni, anggota kena tegak, tak boleh bergerak, tak boleh goyang, ya, tak boleh ke mana, tak boleh kan? Sedangkan syarak kata boleh, ya, hukum fiqh kata boleh. Kalau nak kacak halau nyamuk, halau lah, garu dia macam ni, ya. Hukum fiqh tak cerita pasal khusyuk. Hukum fiqh cerita pasal sah ke tak sah, batal ke tidak. Segi batal, tak batal kata garu macam ni. Tapi kalau garu macam ni batal. Tu fiqh kira tu. Apa beza garu macam ni dengan garu macam ni? Khusyuk tak? Itu tak melibatkan khusyuk. Itu melibatkan peraturan sembahyang. Ya. Bergerak dengan anggota yang kasar 3 kali berturut-turut batal. Bergerak dengan anggota kecil tak batal. Baik. Adakah dengan sebab kita menggaru tu hilang khusyuk? Makruh. Okey, tak batal. Makruh tak garu nyamuk? Minum sekejap. Kan bergerak banyak tak boleh, kena khusyuk. Bila bergerak tak khusyuk. Habis sembahyang, duduk saja betul. Betul serban. Makruh. Sebab tu hilang khusyuk. Bukan. Tapi pasal apa garu nyamuk pula? Okey. Bila kena ketik dengan nyamuk, tuan-tuan, rasa gatal, hilang khusyuk. Siapa kena ketik dengan nyamuk dia boleh khusyuk sembahyang, itu memang dia bolehlah taraf, nak taklah sampai sahabat, dekat-dekat sahabat Nabi lah. Ya. Sahabat Nabi kena ketik kalau jengking, tak. Ada seorang waliullah diceritakan dalam kitab Risalah Kusyairiyah. Ya, dia kena ketik dengan kala jengking. Ya. Dalam sembahyang, pembengkak kaki dia boleh habiskan sembahyang dia dengan kena kala jengking. Ya, kita kena semut api tu. Kalau tempat saya panggil semut selangor. Orang utara panggil semut ipoh. Orang ipoh pula kena nama semut tu. Ya. Semut tu kalau kena, ya Allah, bengkak. Ya. Surau orang tua saya dulu penuh dengan semut tu, semut selangor tu. Ya, tengah sembahyang Zuhur tu nombor 1 ni dia dia ketik. Ya. Kita bukan wali, memang menjerit lah. Jadi kalau kena nyamuk tu, kalau kita biarlah nyamuk tu ketik dekat pipi, contohlah pipi lah, senang cerita ni kan, kita tengah sembahyang, rasa gatal, rasa sakit masa dia ketik kita tu, khusyuk tak khusyuk sembahyang? Hilanglah khusyuk. Hilang khusyuk tu tak boleh. Maka kita halau dia, pak, suruh dia belah dengan tampar dia. Ya, halau dia. Tampar dia kan berdarah situ, lekat sayap-sayap apa semua kaki di situ menajis. Ya, halau dia.
Bila halau dia belah, hilanglah gatal tu, hilanglah sakit tu, baru boleh khusyuk sembahyang. Atau ada gatal lagi, garu. Sembahyang gatal. Yang jadi masalahnya, tak gatal pun garu. Ya, dia bising itu tak khusyuk. Allahu Akbar. Saja. Betul dia rasa ekor korban dia mari sini. Ubah. Hati yang tak khusyuk Nabi kata tu. Betul rasa janggut. Tak pasal-pasal dengan semayang. Itu karahah, hilang khusyuk. Tapi kalau benda tu memang mengganggu khusyuk kita, macam nyamuk, gatal, ya, yalah, barulah kita kata hilanglah makruhnya, kerana nak dapatkan balik khusyuk tu. Wallahu alam. Jadi ya.